Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala murdiya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ya rabbana fahman nabiyyin, hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin fi afiyati wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati dan kasihi sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita rafa'kan, panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah masih bagi peluang pada kita untuk meneruskan ibadat kita, meneruskan khidmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini adalah satu masa yang kita semua kena gunakan dengan keadaan yang begitu baik. Sekiranya kita tidak menggunakan masa ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan tarik ke lapangan itu. Saya suka berkongsi dengan tuan-tuan dalam kitab Al-Hikam Ibn Atha'illah Askandari tulis dalam hikmah ke-23, janganlah menanti-nanti masa lapang untuk beribadat. Janganlah menanti-nanti masa lapang untuk beribadat. Kita biasanya akan tertipu dengan tipu hela syaitan laknatullah alaih. Mereka berkata sekarang ini bukan masa yang sesuai untuk beribadat. Nanti. Maka kita menangguhkan amal-amal kita sehingga kan masa berlalu. Taubat nantilah, tunggu umur 40 baru saya bertaubat. Sembayang nantilah, sembayang zuhur lama lagi, sekarang baru pukul 2. Allahu Akbar. Ibn Athaillah kata dalam kitab Hikam, dalam hikmah yang ke-23, la tataraqqab fagharal akhyar fa in dhalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fi. Maksudnya, janganlah menanti masa lapang untuk beribadah. Hal ini akan memutuskanmu daripada kewajipan menunaikan hak terhadap apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkanmu di dalamnya dalam masa lapang itu. Jadi kita kena gunakan sebaik mana masa yang Allah Taala bagi pada kita untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya perintah Allah Subhanahu wa taala ini ada pada setiap masa dan keadaan. Apakah perintah Allah Subhanahu wa taala semasa kita menuju ke masjid? Menuju ke masjid waktu subuh, apakah perintah Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita ambil sebelum itu lagi, apakah perintah Allah Subhanahu wa taala bila kita bangun daripada tidur? Apakah perintah Allah Subhanahu wa taala apabila kita sebelum tidur? Apakah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan perkara ini? Kita kena lihat setiap masa dan keadaan dan ketika apakah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Inilah keadaan alim sebenar bagi seorang yang berilmu. Dia tahu apakah kehendak Allah Subhanahu wa taala kepada diri dia setiap masa dan keadaan. Ya, cari nafkah adalah satu kewajipan bagi saya sebagai seorang ayah, saya sebagai seorang anak, saya sebagai seorang suami. Saya bertanggungjawab dengan mencari nafkah untuk keluarga saya. Tetapi saya ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, bukan sahaja hablum minan nas. Apakah perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap saya? Bila berkumandang azan, apakah perintah Allah? Saya kena bersegera untuk solat.
Saya kena bersegera untuk solat, untuk menyungguhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kerja kita, tanggungjawab perlu ditangguhkan sebentar. Sementara dan kita terus menuju kepada, kalau kita mencari rezeki, kita pergi kepada marzuq. Allah Subhanahu Wa Taala pemberi rezeki. Kalau kita ada hajat, kita pergi pada pemberi hajat. Kalau kita ada masalah, ada kesulitan dalam kehidupan kita, kita berlari kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh menyelesaikan masalah kita dalam sekelip mata. Bahkan lebih pantas, lebih cepat daripada itu. Sidang hadirin hadirat, pendengar yang saya rahmati Allah Subhanahu, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Belum saya akhiri perkongsian saya pada hari ini, dalam bab kita jangan menangguhkan beramal. Dan saya juga suka berkongsi tentang macam mana syaitan menghabisi amal kita. Kadang-kadang syaitan ni dia menggalakkan kita buat amal. Kan? Tak ada masalah kau buat amal. Tak ada masalah buat amal. Banyak amal kita buat. Penat amal kita buat. Bertahun-tahun, berpuluh tahun kita buat amal. Tetapi dalam masa sekejap itu, amal kita boleh dihabisi. Kata seorang syekh, dia kata, kita boleh buat maksiat, dan maksiat ini tak perlu kepada modal yang banyak. Ini auzubillah, kalau seorang tu nak buat benda yang tak baik, dia perlu keluar duit. Dia nak berjudi, dia kena pergi ke spot toto, beli nombor ekor, kena keluar duit 50-100. Nak mencuri, nak kena kejar dengan tuan rumah. Tetapi ada maksiat yang mana tak perlu kepada semua perkara tu. Cuma duduk, walaupun dia duduk dalam masjid, dia datang masjid pukul 5 pagi, dia hidupkan kipas, hidupkan lampu, masuk masjid dan sebagainya. Sembahyang tahajud, sembahyang witir dan sebagainya, sembahyang taubat dan sebagainya. Duduk atas tiga sejadah, doa. Tetapi sebelum subuh, dalam keadaan hening waktu pagi itu, duduk atas tiga sejadah, dia rasa dia unjuk. Allah, dia kata apa? Baik aku hari ni. Allah. Orang dalam keadaan orang lain tidur sedap peluk bini, tapi aku dah awal datang masjid. Allah. Aku rasa aku nak syurga kot. Allah. Kita tengok lalu nak pergi masjid, kita tengok rumah kawan kita. Alamak, rumah dia dah pasang pagar aluminium berkilat-kilat. Kan ni mana duit dia dapat ni? Mana duit dia sakau ni untuk beli pagar ni? Dalam hati kita ada sangka buruk, suuzon. Allahu Akbar. Kan? Kita rasa kita lebih baik daripada orang lain. Ini bukan maksud ibadah. Ini bukan maksud ubudiyah kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya di hujung amal kita kena rasa sedih. Banyak istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya Allah, kau terimalah amal aku ni. Ya Allah, kau terimalah amal semua orang Islam, ya Allah, yang bertahajud pada hari ini. Allah Akbar. Penat kita buat ibadat, tetapi kita tak jaga hati kita daripada sum'ah, wujub, riak, kibir dan sebagainya, maka menghabisi segala amal kita. Penat kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Atas perkara itu, insya-Allah, hati ini perlu dijaga. Hati ini perlu dibersihkan. Hati ini perlu dilatih untuk sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk sangka baik dengan seluruh umat, seluruh alam sampai hari kiamat. Bila salam dengan orang lain, kita kata dia lebih baik daripada saya dalam hati kita.
Kadang-kadang kita salam orang pun tak nak. Tapi dalam masa Covid ni kita jangan salam. Tapi saya nak bagi tahulah, maknanya bila kita bertemu dengan orang, kita rasa orang lain tu lebih baik daripada saya, maka kebaikan akan masuk dalam diri kita. Tapi bila kita sangka buruk dengan seorang itu, maka kejahatan itu satu hari nanti kita akan pasti kita akan buat. Itu saya ingat dengan perkongsian kita pada hikmah yang ke-27 ini, dan sedikit pertambahan tadi di hujung muzakarah kita ini, dapat sama-sama pastikan kita jangan menangguh untuk beramal. Kita tak tahu, yang ada masa ini sahaja, akan datang bukan masa kita. Mungkin besok lusa kita akan balik jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah masa kita. Kan? Dengan itu saya akhiri perkongsian kita pada seri yang kedua ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.